satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat ini dengan huruf za. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan huruf za. Zaharal fasad. Zahara. Yang ini satu-satunya ayat yang Allah gunakan huruf za di permulaan kalimah dalam permulaan ayat. Tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat sekalian, kalau rasa macam iya ke? Dalam 6236 ayat tiba-tiba ada satu je Allah Subhanahu wa taala gunakan huruf za. Kalau rasa macam tak percaya, let's kita ambil satu challenge ataupun ambil satu cabaran. Cuba daripada hari ini kita baca dari awal suratul Fatihah sehinggalah akhir surah An-Nas, kita cek satu-satu ayat. Kalau rasa nak cek betul-betul, baik kita khatamkan Quran, kita tengok siapa yang dapat jumpa selain daripada huruf za di permulaan ayat, di permulaan kalimah dalam surah Ar-Rum ayat ke-41. Baik Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan berkenaan tentang al-fasad. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah pun timbul, zahara telah pun timbul al-fasad, iaitu kerosakan, kebinasaan fil barri wal bahr, sama ada di daratan ataupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang manusia kerjakan. Maksudnya, apa yang berlaku dalam keadaan dunia pada hari ini, kita tertekan dengan penyakit, kita tertekan dengan segala macam kerenah dan situasi, perkara yang berkaitan dengan bala dan bencana, Allah Subhanahu wa taala rakamkan bima kasabat aydin nas, kita insafi bersama, ianya bermula dan berpunca daripada tangan-tangan kotor manusia. Kita lihat berkenaan tentang environment, alam semula jadi yang berlaku ataupun yang ada di hadapan mata kita. Angin yang sifatnya membahagiakan, bertiup kepada kita untuk rasa lega dan rasa selesa. Tiba-tiba angin ada kalanya bertukar menjadi taufan dan akhirnya menggemparkan dan menakutkan manusia. Air yang sifatnya melegakan, dahaga, melegakan kita punya rasa kehidupan. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan air adalah punca kepada segala kehidupan. Tiba-tiba air yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia bertukar menjadi ombak besar dan akhirnya juga membinasakan manusia. Begitu juga dengan udara dan lain-lainnya. Begitu juga dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Semuanya itu nikmat, tetapi yang menjadikan ianya sebagai suatu perkara yang kita takutkan pada hari ini, kita insafi bersama, ianya bermula daripada apa yang disebutkan sebagai tangan manusia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat berkenaan tentang beberapa lagi ayat di dalam Al-Quran. Cuma insya-Allah kita akan lihat berkenaan tentang kesimpulan daripada perkongsian ini juga dalam melalui surah Ar-Rum ayat ke-41. Baik. Sebelum daripada itu, keimanan kita terhadap Al-Quran adalah keimanan yang teguh. Kita lihat berkenaan tentang ayat Al-Quran benar-benar menjadi pedoman, ayat Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk, ayat Al-Quran benar-benar menenangkan. Lalu saya nak kemukakan satu lagi perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya dalam situasi yang kita hadapi pada hari ini. Esok hari Jumaat, hari yang kita sebutkan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan hari tersebut adalah hari yang mana digalakkan dan disunatkan untuk kita baca satu surah yang nama surahnya adalah Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ini adalah surah yang ke-18. Bermula daripada muka surat 293. Dan surah Al-Kahfi ini adalah surah yang berada pada akhir juzuk yang ke-15 dan dia masuk dalam ayat ataupun dalam juzuk
yang ke-16. Kita tahu berkenaan tentang suratul Kahfi ini adalah satu surah yang syarat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhir zaman. Perkara yang berkaitan dengan akhir zaman yang mana Nabi SAW sebutkan dalam beberapa hadis, iaitu berkenaan tentang surah Al-Kahfi ini adalah surah yang menjadi bekalan kita untuk kita melalui dan menghadapi fitnah, khususnya yang berkaitan dengan fitnah Dajjal. Baik, apa yang kita boleh ambil ibrah ataupun pengajaran dari surah Al-Kahfi dalam keadaan situasi pada hari ini? Baik, Suratul Kahfi ini kita tahu dia cerita berkenaan tentang gua. Ashabul Kahfi iaitu sahabat-sahabat gua yang duduk di dalam gua, yang bersembunyi dan mereka tidak keluar. Baik, ini perintah ataupun ini perkara yang disebutkan sebagai lockdown. Allah Subhanahu wa taala ceritakan berkenaan tentang lockdown di dalam Al-Quran ataupun perintah berkurung ataupun MCO, Movement Control Order, yang kita boleh ambil pada hari ini iaitu Ashabul Kahfi selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya adalah dengan mereka mendiamkan diri mereka beruzlah di dalam gua. Dalam keadaan hiruk pikuk, dalam keadaan yang sukar untuk mereka berhadapan situasi pada hari itu, kezaliman yang berlaku dan ancaman terhadap keimanan mereka, lalu mereka mengambil satu sikap, iaitu keluar daripada hiruk pikuk kota, hiruk pikuk kehidupan, kelam kabutnya keadaan pada ketika itu, dan mereka hidup di dalam gua yang mana disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala ada 300 ditambah dengan 9. 300 tahun ataupun 309 tahun, dan perbezaan 300 dan 309 tahun itu melihat ataupun bergantung kepada sama ada kalender diambil daripada kalender qamar, bulan, ataupun kalender matahari. Di situ kita akan lihat ataupun dalam perbincangan yang seterusnya nanti kita akan lihat pula berkenaan tentang suratul Kahfi secara mendalam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara pertama yang disebutkan berkenaan tentang mereka bersembunyi dan jangan keluar. Mereka bersembunyi dan jangan keluar selain daripada disebutkan dalam suratul Kahfi dalam hadis-hadis yang menjadi petunjuk dari Nabi SAW. Nabi ada bagi tahu cerita berkenaan tentang di akhir zaman apabila berlakunya fitnah, mereka yang selamat adalah mereka yang berdiam diri. Mereka yang tidak mengambil cara ataupun tidak bergosip, membawang sesama sendiri, dan mereka yang selamat. Dan kita lihat berkenaan tentang 1-2 hari ini banyak artikel-artikel dan tegasan-tegasan daripada para ulama sendiri berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, duduk diam di rumah, selamat, bahkan berpahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu cerita yang pertama dalam suratul Kahfi, ayat yang menceritakan mereka duduk di dalam gua, mereka selamat, dan itu perkara yang kita boleh ambil pengajaran pertama dalam situasi kita sekarang. Yang kedua, cerita berkenaan tentang suratul Kahfi ini, sahabat-sahabat boleh rujuk dalam ayat ke-19. Sahabat-sahabat boleh merujuk dalam ayat ke-19 suratul Kahfi. Ini juga adalah ayat yang sedikit sebanyak menyedarkan berkenaan tentang kita perlu prihatin dan kita perlu sentiasa alert dengan tindakan dan tingkah laku kita. Dalam tempoh ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan melalui suratul Kahfi ayat ke-19, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah, falyanzur ayyuha azka ta'ama, falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada."
Baik. Ayat dalam surah Al-Kahfi 19 ini cerita berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk bahawa tatkala mereka terbangun, terjaga daripada tidur lena yang lama 309 tahun, maka mereka dalam keadaan yang lapar. Allah bagi petunjuk bahawa yang boleh keluar adalah wakil mereka saja. Yang boleh keluar hanyalah wakil mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka suruhlah salah seorang ataupun pilihlah salah seorang daripada kamu untuk keluar ke kota mencari keperluan makanan. Sama kan keadaannya dengan apa yang berlaku pada hari ini? Perintah berkurung ataupun perintah untuk mengawal pergerakan ini dinasihatkan dengan penegasan yang banyak, iaitu yang boleh keluar hanyalah wakil keluarga untuk kita sama-sama meminimumkan ataupun sama-sama kita mengawal daripada perkara-perkara ataupun bencana wabak berlaku ini. Dia berlaku dalam keadaan yang merebak luas dalam masyarakat. Baik. Ini yang kita lihat dalam suratul Kahfi ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala suruh keluar jika perlu dan keluarlah mengikut apa yang disebutkan wakilnya sahaja, dan dia cari keperluan yang penting untuk dia dan untuk sahabat-sahabatnya yang lain. Saya cuba untuk ringkaskan cerita berkenaan tentang suratul Kahfi, yang mana kalau kita betul-betul amati cerita-cerita di dalam Al-Quran dan kita lihat berkenaan tentang suasana yang berlaku, dia sangat-sangat menginsafkan, dan Al-Quran sangat-sangat indah untuk dijadikan pedoman dan dijadikan ruang untuk kita sama-sama nasihat antara kita sama lain. Baik. Saya ambil yang paling hujung lah, cerita berkenaan tentang suratul Kahfi ini. Di hujung surah ada cerita yang berkaitan dengan kisah seorang raja yang sangat baik yang namanya Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah seorang yang ada talent pemerintahan yang sangat besar, dan dia jadi seorang pemerintah yang sangat-sangat tinggi kewibawaannya. Baik. Cerita berkenaan tentang Zulkarnain ini, walaupun Zulkarnain ini hebat dan walaupun Zulkarnain ini seorang yang sangat adil, bijak dalam membuat keputusan, tetapi Zulkarnain kita lihat dia tidak hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Zulkarnain tidak hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah kepada takdir. Yang ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, boleh rujuk pula dalam suratul Kahfi ayat ke-84. Suratul Kahfi ayat ke-84 Allah ceritakan berkenaan tentang kisah Zulkarnain ini, iaitu inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah kurniakan kepadanya, iaitu Zulkarnain, kekuasaan di atas muka bumi Allah, dan kami telah datangkan kepadanya ataupun bersamanya setiap sesuatu itu sebab. Di sini merujuk kepada berkaitan dengan kita yang disebutkan oleh Menteri dan DG Kesihatan, cerita berkenaan tentang satu tagline, iaitu kita mesti menang. Kita mesti menang, khususnya dalam melawan COVID-19 yang sekarang berlaku bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Tapi sebab apa disebutkan berkenaan tentang kita mesti menang? Dalam masa yang sama, kita juga mengambil ibrah daripada apa yang dilakukan oleh Raja Zulkarnain ini, iaitu dengan rajinnya berusaha, dan dia berusaha secara kolektif. Yang mana disebutkan juga antara Zulkarnain dan rakyatnya mempunyai komunikasi yang sangat baik. Apa yang pemerintah sebut, maka rakyatnya taat. Dalam keadaan bencana yang berlaku ataupun dalam keadaan banyak sangat perkara-perkara yang berlaku ini, maka komunikasi di antara yang atas dengan yang bawah bagi menyelesaikan bencana dan bala yang berlaku
sangat penting, dan petunjuk ini disebutkan melalui Al-Quran, antaranya iaitu suratul Kahfi ayat ke-84. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira saya nak mengakhiri sedikit ataupun ulang kaji kita berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita boleh bawakan spirit ataupun rohnya ini dengan apa yang sedang kita lalui pada hari ini dengan beberapa perkara, iaitu berkenaan tentang sikap. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga berkenaan tentang beberapa sikap. Yang ini saya tak boleh explain panjang sebab masa kita terhad. Yang ini saya cuba datangkan beberapa poin, iaitu berkenaan tentang beberapa sikap orang beriman yang perlu kita suburkan sepanjang kita melalui proses ini ataupun sepanjang kita melalui perkara yang berkaitan dengan bala bencana. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul An'am ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan tentang semua yang berlaku adalah dengan izin Allah. Jadi kita berbaik sangka dengan apa yang berlaku ini adalah ketentuan daripada Allah dan hikmahnya besar, dan mudah-mudahan kita dicerahkan dan kita dijelaskan dengan hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, melalui Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan tentang apabila seorang yang beriman melalui fasa sukar, maka yang perlu dilakukan adalah hidup seperti biasa. Cuma apa yang boleh untuk kita adjust adalah berkenaan tentang beberapa perkara teknikal mungkin. Yang ini disebutkan life has to carry on. Life has to carry on untuk kita sama-sama mencari yang lebih baik dan jalan-jalan. Al-Quran menyebutkan di dalamnya. Cuma kita kena study ataupun kita kena lihat berkenaan tentang perkara-perkara ini lebih mendalam. Dan yang ketiga, yang kedua terakhir, cerita berkenaan tentang sikap orang beriman, hadapilah ujian ini dengan keadaan yang sabar dan dengan keadaan yang tenang. Yang ini disebutkan dalam surah Al-Insyirah Asy-Syahr. Kan cerita ayatnya dalam surah yang Al-Syahr ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan tentang tiap-tiap kesukaran akan didatangkan dengan kemudahan, dan itu diulang 2 kali, dan ini sikap kita dalam menghadapi ujian yang besar ini. Dan yang terakhir, cerita berkenaan tentang sikap kita haruslah untuk kita memelihara keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita buat dan dengan apa yang kita usahakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Dan saya nak berikan kesimpulan yang terakhir seperti mana yang saya sebutkan tadi, merujuk dalam ayat ke-41 surah Ar-Rum. Kata Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat adalah cerita mudah-mudahan kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang berlaku, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah. Dalam erti kata yang lain, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terkelompok dan termasuk di antara orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan kembalinya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sahabat-sahabat, apa yang saya sebutkan ada kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disebutkan ini Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Subhanahu wa taala kira sebagai amalan untuk memberatkan neraca timbangan kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan yang sejahtera, sihat walafiat, dan mudah-mudahan juga kita dikeluarkan daripada segala macam ancaman dan bala penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله Amin. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Kami menganiaya diri kami. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami daripada fitnah yang berlaku pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami daripada bala bencana, khususnya dalam keadaan kami menghadapi penyakit berjangkit dan penyakit yang sangat kami takuti ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang diselamatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sahabat-sahabat kami sihat walafiat. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami sihat walafiat. Amin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sihat walafiat. Ya Allah, jadikanlah seluruh umat Islam dan seluruh manusia sihat walafiat, Amin. tunduk patuh kepada Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah masa-masa yang kami ada ini adalah masa yang berbaki dan ianya lebih baik daripada sebelum ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, terimalah taubat kami, dan terimalah segala amal usaha kami, ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, berkatilah usaha kami, berkatilah universiti kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, berikanlah keberkatan kepada kami. Ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين